Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Cikgu harapkan murid-murid semua sihat dan ceria. Baiklah, bersama-sama dengan murid semua pada hari ini adalah saya, Cikgu Wan Nur Maizatul Akmal binti Wan Ahmad, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melor, Kota Baru, Kelantan. Hari ini, cikgu akan berbicara mengenai teknik ataupun formula untuk menjawab soal novel PT3. Dan untuk slot kali ini, cikgu akan fokuskan kepada novel COT. Namun cara ini sesuai digunakan untuk semua zon walaupun berbeza novel. Baiklah, seterusnya. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, marilah kita perhatikan apakah standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, standard kandungan 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi. Manakala standard pembelajaran pula ialah 4.1.1 memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan menyatakan respons peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Baiklah, jadi pada akhir pelajaran nanti, cikgu harapkan murid-murid dapat menjawab soalan novel dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah, seterusnya. Untuk pengetahuan murid-murid semua, soalan novel berada dalam kertas 1. Bahagian B, soalan nombor 4 dan soalan ini adalah soalan yang wajib dijawab oleh murid-murid. Baiklah, soalan nombor 4 ini merupakan soalan novel yang murid-murid telah pelajari dalam zon masing-masing dan markah yang diperuntukkan pula adalah 10 markah. Sekali lagi, cikgu ingin memperkenalkan tajuk kita hari ini adalah teknik ataupun formula untuk menjawab soalan novel PT3 dan cikgu akan fokuskan kepada novel COT karya Azizi Haji Abdullah. Baiklah, seterusnya. Kita terus kepada peruntukan markah. Bagi perinciannya ialah murid melihat perinciannya ialah isi dan juga bahasa. Untuk isi, peruntukan markahnya adalah 6 markah, manakala untuk markah bahasanya pula ialah 4 markah. Jumlah isi kadang-kadang tidak sama ya. Jumlah isi sebenarnya diperlukan hanya 3 sahaja. Tapi murid-murid kena ingat, murid-murid perlu baca soalan dengan teliti kerana kadang-kala soalan tidak memberitahu berapa isi yang diperlukan untuk murid-murid jawab. Jadi, setiap isi tadi wajib disertai dengan huraian ataupun contoh peristiwa. Barulah isi itu menjadi 2 markah. Apabila ada 1 isi ditambah dengan 1 contoh peristiwa, barulah murid akan mendapat 6 markah penuh untuk bahagian pemarkahan isi. Jadi, cikgu ulang sekali lagi, isi ini terpulang kepada kehendak soalan. Murid perlu lihat dengan teliti berapa isi yang diperlukan dalam soalan yang dikemukakan. Baiklah, seterusnya. Kita lihat agihan markah isi tadi. Bagaimana untuk mendapat markah isi yang penuh. Baiklah, kita lihat. Isi betul tambah huraian betul, murid akan mendapat 2 markah penuh untuk isi. Manakala sekiranya isi betul tetapi huraian salah, murid-murid masih diberikan markah tetapi hanya 1 markah sahaja. Manakala sekiranya isi salah, huraiannya juga salah, murid tidak diberikan apa-apa markah, kosong markah. Kesimpulannya di sini, isi sangat penting dalam perolehan markah murid-murid. Baiklah, seterusnya.
Baiklah, kita teruskan dengan kita melihat agihan markah bahasa. Baiklah, untuk murid-murid mendapat markah bahasa yang cemerlang iaitu 4 markah, murid-murid perlulah memastikan kriteria yang diberikan adalah seperti bahasa yang digunakan baik dan lancar, penggunaan ayat yang gramatis dan tiada kesalahan ejaan dan tanda baca. Manakala untuk markah baik, 2 hingga 3 markah, penggunaan bahasa masih baik dan lancar, penggunaan ayat masih gramatis tetapi mempunyai kesalahan bahasa yang minimum. Manakala untuk markah penguasaan minimum, 1 markah sahaja, bahasa yang baik, ayat tidak gramatis, ejaan, kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Baiklah, pembahagian markah secara kesimpulannya, isi didarab dengan 2 sama dengan 6 markah. Manakala bahasa adalah 4 markah. Keseluruhannya menjadikan markah bagi soalan novel ini adalah 10 markah. Diharapkan murid dapat memahami pengagihan markah soalan novel ini. Apabila murid faham, jadi murid boleh merancang cara untuk menjawab soalan novel. Baiklah, seterusnya kita teruskan pula dengan teknik menjawab soalan novel PT3. Bagaimana apa yang murid-murid perlu titik beratkan untuk mengetahui ataupun menulis jawapan bagi menjawab soalan novel PT3. Baiklah, yang pertama, murid-murid perlu fahami pengagihan markah soalan novel. Ini adalah yang paling asas sekali. Baiklah, yang kedua, baca soalan dan fahamkan kehendak soalan atau kata kunci bagi soalan yang diberi. Yang ketiga, kemukakan satu isi dalam satu perenggan. Dan yang keempat, sentiasa merancang agihan masa ketika menjawab soalan novel agar jawapan tidak terlalu panjang. Murid-murid tidak perlu menjawab jawapan untuk soalan novel yang terlalu panjang dan cuma fokuskan kepada apa kehendak ataupun kunci soalan novel tersebut. Baiklah, seterusnya. Baiklah, kita pergi pula kepada formula untuk menjawab soalan novel. Apa cara untuk murid-murid mengingati? Bahasa mudahnya untuk tahu cara menjawab soalan novel. Kita gunakan formula P, pernyataan, sama dengan H, huraian, tambah C, P, contoh peristiwa. Seterusnya, cara mudah untuk murid menjawab ialah ingat satu nilai, murid boleh jawab 5 aspek yang lain. Baiklah, dengan satu nilai ini, murid pasti boleh menjawab soalan berkaitan dengan aspek kajian yang lain iaitu tentang persoalan, latar masyarakat, watak perwatakan, nilai dan pengajaran serta murid boleh menggunakan contoh atau peristiwa yang sama. Baiklah, seterusnya kita lihat pada paparan. Cikgu terangkan bagaimana untuk menggunakan formula ataupun teknik P pernyataan sama dengan H huraian tambah CP contoh peristiwa dan ingat satu nilai ini. Lihat paparan yang diberi. Terdapat satu nilai sahaja iaitu nilai ketabahan. Kita akan membuat 5 ayat untuk aspek persoalan, watak perwatakan, latar masyarakat, nilai dan juga pengajaran. Cikgu bagi contoh yang pertama untuk aspek persoalan. Ayat untuk aspek persoalan menggunakan nilai ketabahan ini ialah ketabahan seorang murid menempuh kesukaran hidup. Contoh peristiwanya ialah kematian ayah terpaksa menjaga ibu yang lumpuh serta ejekan rakan-rakan tidak pernah melumpuhkan semangat Alias untuk meneruskan hidup. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Dengan bantuan Cot, dia tabah mencari rezeki untuk dia dan ibunya. Baiklah, yang kedua, aspek watak perwatakan. Kita masih gunakan nilai murni yang sama, iaitu ketabahan. Jadi, untuk ayat bagi watak perwatakan ialah seorang yang tabah.
Contoh peristiwanya juga kita boleh ambil contoh peristiwa yang sama, iaitu kematian ayah terpaksa menjaga ibu yang lumpuh serta ejekan rakan-rakan tidak pernah melumpuhkan semangat Alias untuk meneruskan hidup. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Dengan bantuan Chot, dia tabah mencari rezeki untuk dia dan ibunya. Seterusnya, untuk aspek latar masyarakat. Bagaimana untuk membuat ayat bagi aspek latar masyarakat menggunakan nilai ketabahan. Baiklah, untuk ayat latar masyarakat, masyarakat yang tabah menghadapi dugaan hidup. Dan contoh atau peristiwa juga murid-murid boleh ambil yang sama dengan peristiwa aspek persoalan dan juga aspek watak perwatakan tadi. Baiklah, untuk aspek nilai. Nilai kita dah tahu tadi adalah nilai ketabahan dan contoh peristiwa juga yang sama. Dan aspek pengajaran, bagaimana untuk membuat ayat untuk aspek pengajaran menggunakan nilai ketabahan. Kita hendaklah tabah menempuh cabaran hidup. Dan contoh peristiwanya juga yang sama. Kematian ayah, terpaksa menjaga ibu yang lumpuh serta ejekan rakan-rakan tidak pernah melumpuhkan semangat Alias untuk meneruskan hidup. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Dengan bantuan Chot, dia tabah mencari rezeki untuk dia dan ibunya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada contoh soalan dan cara menjawab soalan. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid, pembincangan kita pada hari ini adalah cikgu fokuskan kepada novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Tapi formula ini boleh digunakan untuk semua zon walaupun berbeza novel. Baiklah, seterusnya kita lihat pada paparan soalan. Baiklah, jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di tingkatan 3. Ini antara contoh-contoh novel yang murid-murid pelajari. Justru Impian Dijaring karya Zaid Akhtar, Tawanan Komander Kaukasus karya Ruzaini Yahya, novel Chot karya Azizi Haji Abdullah dan novel Hempasan Ombak karya Zailiani Taslim. Baiklah, soalannya, kita lihat pada soalannya. Jelaskan persoalan berserta contoh peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut. Kata kunci bagi soalan ini ialah persoalan. Jadi murid perlu mengemukakan mengenai persoalan yang terdapat dalam novel yang murid-murid kaji. Baiklah, sekiranya, penting ya, sekiranya soalan tidak menyatakan berapa jumlah aspek yang diperlukan, maka murid perlu mengemukakan 3 persoalan dan 3 contoh peristiwa dalam novel yang murid-murid kaji. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bagaimana cara untuk menulis. Teknik penulisan untuk jawapan soalan novel. Bagaimana murid ingin memulakan penulisan soalan novel ini? Baiklah, teknik penulisan soalan novel adalah seperti berikut. Murid-murid boleh lihat di paparan novel yang saya pelajari di tingkatan 3 atau tingkatan 2 atau tingkatan 1 ialah novel Chot ataupun novel-novel yang lain yang murid-murid kaji. Karya Azizi Haji Abdullah ataupun karya novel yang murid-murid kaji. Itu adalah untuk perenggan yang pertama. Baiklah, untuk perenggan yang kedua, mulakan dengan penanda wacana. Murid boleh menggunakan perkataan antara persoalan yang terdapat dalam novel yang telah saya pelajari ialah murid-murid mengemukakan persoalan dan juga contoh peristiwa. Pada perenggan ini adalah untuk perenggan yang kedua. Baiklah, untuk perenggan yang ketiga, murid-murid boleh mulakan juga dengan penanda wacana, iaitu gunakan perkataan seterusnya. Seterusnya, murid-murid boleh masukkan ataupun isikan apa persoalan dalam novel yang murid-murid kaji dan juga tulis apa peristiwa ataupun contoh peristiwa untuk isi yang kedua. Baiklah, kemudian diakhiri dengan perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir ini adalah untuk isi yang terakhir.
Anak-anak murid-murid semua boleh menggunakan perkataan akhir sekali. Akhir sekali, persoalan yang terakhir ialah murid-murid beri persoalan yang terakhir dan juga bagi contoh peristiwanya sekali. Baiklah, maka lengkap satu penulisan bagi jawapan soalan novel. Baiklah, seterusnya. Cikgu juga ada sediakan beberapa jawapan lengkap untuk soalan novel PT3 dan cikgu fokuskan kepada novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Seterusnya, kita lihat pada paparan adalah contoh jawapan lengkap bagi aspek persoalan. Baiklah, ini adalah jawapan lengkap untuk aspek persoalan. Bagaimana cara untuk menjawab? Murid boleh lihat pada paparan. Baiklah, novel yang telah saya pelajari di tingkatan 3 ialah Chot karya Azizi Haji Abdullah. Antara persoalan yang terdapat dalam novel ini ialah ketabahan seorang murid menempuh kesukaran hidup. Contohnya, alias seorang anak yatim kerana ayahnya sudah meninggal dunia manakala ibunya pula lumpuh. Dia tabah mencari wang untuk membeli barang keperluan keluarganya dengan mengambil upah memetik kelapa. Seterusnya, persoalan kasih sayang anak kepada ibu. Contohnya, alias sayang akan ibunya. Apabila ibunya batuk, alias berusaha mencari ubat untuk ibunya walaupun pada masa yang sama dia turut sakit telinga. Alias lebih mengutamakan ibunya berbanding dengan dirinya. Akhir sekali, persoalan persahabatan yang erat antara manusia dengan haiwan. Contohnya, alias dan Chot bersahabat baik. Justru alias menggunakan khidmat Chot untuk memetik kelapa. Apabila Chot hilang, alias berasa sangat susah hati kerana perhubungannya yang erat dengan Chot. Itu adalah jawapan yang lengkap untuk aspek persoalan. Baiklah, seterusnya, kita lihat pula contoh jawapan lengkap bagi aspek watak dan perwatakan. Bagaimana pula cara untuk murid-murid menjawab jawapan lengkap untuk aspek watak dan perwatakan ini. Baiklah, novel yang telah saya pelajari di tingkatan 3 ialah novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Murid-murid perlu ingat, murid-murid perlu beritahu, tuliskan novel apa yang murid-murid kaji. Baiklah, watak utama dalam novel ini ialah alias, iaitu murid tahun 5 yang kehilangan bapanya kerana terjatuh dari pokok kelapa. Baiklah, dan antara perwatakan alias, soalan tentang perwatakan. Antara perwatakan alias ialah alias seorang anak yang taat akan nasihat ibunya. Contohnya, baiklah, berikan contoh sekali. Contohnya, alias patuh akan suruhan dan teguran ibunya supaya menunaikan solat dan membaca Al-Quran. Jadi, dalam penulisan anak nanti ada apa perwatakan, apa contoh peristiwanya, barulah murid-murid akan mendapat 2 markah penuh untuk bahagian isi. Baiklah, seterusnya, alias seorang yang bijak. Contohnya, alias bijak dalam subjek matematik. Dia dapat menyelesaikan kerja rumah som walaupun dia sudah lama tidak datang ke sekolah. Akhir sekali, alias seorang yang baik hati. Contohnya, alias melayan Cikgu Sunan yang datang ke rumahnya dengan baik walaupun Cikgu Sunan pernah mengherdiknya hingga dia jatuh terlentang dan telinganya terkena bucu meja. Itu adalah contoh penulisan lengkap bagi watak dan perwatakan. Baiklah, seterusnya, kita lihat pula contoh jawapan yang lengkap untuk aspek latar masyarakat. Bagaimana pula untuk menjawab aspek latar masyarakat? Novel masih lagi yang sama. Murid-murid sebutkan novel apa yang murid kaji. Novel yang saya pelajari di tingkatan 3 ialah Chot karya siapa? Karya Azizi Haji Abdullah. Latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat kampung yang hidup dalam kemiskinan. Contohnya, alias hidup alias dan ibunya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Alias mencari wang untuk menampung keperluan harian dengan mengambil upah memetik kelapa di kebun Pak Din. Seterusnya,
latar masyarakat yang bertanggungjawab. Contohnya, alias mengambil alih tugas arwah bapanya yang meninggal dunia tahun lalu kerana jatuh pokok kelapa. Dia membeli barang keperluan dapur seperti beras, gula, kopi dan ikan gelama. Akhir sekali, masyarakat yang mementingkan pendidikan agama. Contohnya, ibu alias Leha mengajar anaknya mengaji Al-Quran dan menegur kesalahan yang dilakukan oleh alias dalam bacaan solat. Itu adalah aspek latar masyarakat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apa jawapan lengkap untuk aspek nilai. Novel yang telah saya pelajari di tingkatan 3 ialah Chot karya Azizi Haji Abdullah. Antara nilai yang terdapat dalam novel ini ialah kasih sayang. Dan contoh peristiwanya, contohnya alias sayang akan ibunya yang terlantar sakit. Apabila ibunya batuk-batuk, alias berazam mahu membelikan ubat untuk ibunya. Seterusnya, nilai yang kedua iaitu nilai ketabahan. Contohnya, alias tabah menempuh kesukaran hidupnya. Ayahnya sudah meninggal dunia manakala ibunya pula lumpuh. Namun alias tidak pernah mengeluh akan nasib dirinya. Ini adalah nilai yang kedua pada perenggan yang kedua. Baiklah, untuk perenggan terakhir adalah akhir sekali nilai yang ketiga, nilai bertanggungjawab. Contohnya, alias bertanggungjawab mencari rezeki untuk ibunya selepas ayahnya meninggal dunia. Dia memetik kelapa dengan bantuan Chot iaitu beruknya untuk mendapatkan wang bagi membeli barang dapur rumahnya. Cukup lengkap jawapan bagi aspek nilai. Baiklah, yang seterusnya adalah kita lihat contoh jawapan yang lengkap bagi aspek pengajaran. Bagaimana menjawab soalan bahagian aspek pengajaran? Kita lihat sama-sama. Novel yang telah saya pelajari di tingkatan 3 ialah Chot karya Azizi Haji Abdullah. Antara pengajaran, terus pada isi yang pertama, antara pengajaran adalah kata kunci. Antara pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah kita hendaklah bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan. Berikan pula contoh peristiwa. Contohnya, Cikgu Sunan telah menyebabkan kecederaan telinga alias. Cikgu Sunan juga menjadi punca kematian Chot apabila Chot menggigit lengannya. Atas dasar tanggungjawab terhadap kesalahan tersebut, Cikgu Sunan sanggup membiayai pengajian alias sehingga ke universiti. Seterusnya, kita hendaklah tabah menempuh cabaran hidup. Itu adalah pengajaran yang kedua dalam novel Chot. Contohnya, kematian ayah terpaksa menjaga ibu yang lumpuh serta ejekan rakan-rakan tidak pernah melumpuhkan semangat alias untuk meneruskan hidup. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Dengan bantuan Chot, dia tabah mencari rezeki untuk dia dan ibunya. Baiklah, perenggan ketiga, murid-murid letakkan ataupun isikan isi yang terakhir, itu pengajaran yang terakhir. Akhir sekali, kita hendaklah ataupun kita perlulah rajin belajar. Untuk ayat pengajaran, murid perlulah letakkan ayat kita mestilah, kita perlulah, kita hendaklah. Itu adalah ayat bagi pengajaran. Baiklah, akhir sekali kita mestilah rajin belajar untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Contohnya, alias walaupun sibuk dengan kerjanya memetik kelapa, namun dia tetap membawa buku pelajaran bersama-samanya bagi mengulang kaji pelajaran apabila ada masa yang terluang baginya. Baiklah, seterusnya. Baiklah, murid-murid sekalian, cikgu mengharapkan semua murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi, iaitu teknik ataupun formula untuk menjawab soalan novel PT3. Tidak fokus kepada novel Chot sahaja, tetapi teknik ataupun formula ini murid-murid boleh gunakan untuk semua zon pada semua novel yang murid-murid kaji. Demikianlah tadi juga cikgu telah berikan contoh jawapan lengkap untuk murid-murid menjawab bagi aspek-aspek yang terkandung dalam pengajaran novel.
Baiklah, cikgu harapkan dengan teknik dan juga formula cikgu berikan tadi, murid-murid boleh menjawab dengan cemerlang soalan bahagian novel, kerana soalan bahagian novel memperuntukkan markah sebanyak 10 markah dan cikgu harapkan murid-murid memperoleh markah penuh 10 markah apabila murid-murid mengetahui teknik dan juga cara untuk menjawab soalan novel tadi. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada lain hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.